Cakap pasal soal konten dekat laman Tanah Suci Mekah. Sebenarnya kalau saya komen pasal isu ni, macam tak apa nak kena, sebab saya sendiri pun masa pergi Mekah tahun lepas saya pun ada buat sampai 30 konten. Cuma saya time tu saya buat lebih kepada konten bagi orang, educate orang. Cara nak pergi sana, cara nak pergi sini, cara nak tukar duit sebagainya, cara nak gunakan nusuk untuk masuk ke raudah dan sebagainya. Jadi lebih kepada educate orang, bagi info-info tentang macam mana mempermudahkan orang yang mungkin first time pergi Mekah ataupun pergi Madinah, pergi ziarah, pergi umrah, untuk diorang tidak mungkin tak terkilaf ataupun tak ada buat salah ataupun tidak kena scam ke apa ketika mereka berada di Mekah. Cuma yang betul lah, yang menyebabkan sekarang ni lately konten-konten pasal Mekah ni dah makin serabut, sebab ramai orang dia orang lebih kepada show off, nak tunjukkan dia orang punya kemampuan dia orang sampai kat sana, nak tunjukkan yang dia orang transition sebagainya daripada dinding rumah kepada dinding Kaabah sebagainya. Ini yang saya rasa macam, saya pun rasa macam tak apa cantik. Walaupun saya sendiri masa saya pergi Mekah tu, saya pun ada buat banyak video. Cuma masa itu video yang saya buat dikongsikan di banyak platform, dan juga ramai yang suka, ramai yang ucapkan terima kasih kerana share dengan diorang information yang bermanfaat, yang saya rasa ia manfaat dan diorang pun rasa ia manfaat. Jadi ketika itu saya rasa tak galak sangat. Dan ketika itu pun memanglah ada seorang dua yang mengecam, yang kata, oh brother ni pergi Mekah sibuk dengan buat konten ke, sibuk nak buat umrah. Orang lain pergi Mekah dia nak beribadat, tapi brother ni sibuk dengan buat konten. Ini yang saya rasa kena faham bidang ataupun kemahiran ataupun profesionalisme kan. Saya ketika pergi Mekah, yalah, mana-mana orang pun masa pergi Mekah buat umrah sebagainya, bukanlah setiap masa 24 jam dia perlu berada dalam masjid. Yalah, majoriti orang akan ada masa balik ke bilik tidur sebagainya, majoriti. Dan ramai macam tu pun. Ada yang dia sengaja pilih daripada subuh sampai ke asar atau sampai maghrib dia akan berada di masjid, tapi bila maghrib ke atas dia balik bilik. Ada macam tu. Ada yang dia lebih selesa malam sampai ke subuh dia di masjid, selebihnya dia berada di bilik ataupun dia berlega ataupun dia merayau lah kan, ambil pengalaman melawat area-area di Mekah. Baik, bezanya saya pun buat benda yang sama. Saya pergi masjid, Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi. Saya pun buat benda yang sama. Saya pergi masjid, ada masa saya balik bilik. Beza saya dengan orang lain ialah memang bidang saya ialah buat video. Sebab saya pun dalam sebagai kerjaya tetap saya, memang saya punya kerja buat video. Jadi kemahiran saya memang kemahiran buat video. Orang lain mungkin merasakan dia ni buang masa sampai hari-hari buat video sebagainya. Bila masa dia ni beribadat. Orang lain merasakan sukar kerja buat video. Saya tidak. Saya satu video saya ambil masa mungkin dalam 10 minit, siap edit. Yang saya buat dalam bilik saya saja, dalam bilik hotel. Edit dalam bilik hotel 10 minit sebelum tidur, siap. Shoot pun saya cuma shoot benda yang dalam laluan saya. Contohnya saya nak pergi ke Masjid Nabawi, saya nampak ada ATM machine, saya cuba tukar duit saya cuba ambil duit menggunakan ATM machine. Maksudnya pakai maps lah, bukan maps, pakai ATM machine lah. Pakai kad lah, kad. Saya try buat conversion, kira-kira rupanya kalau ambil duit pakai kad lebih jimat daripada kita pergi ke money changer dekat Mekah. Dengan syarat kita tukar tu, kita keluarkan tu banyak. Sekali keluar tu mungkin terus RM1,000 ke RM2,000 ke, lebih jimat. Sebab dia kira kos pengeluaran ataupun charge pengeluaran tu dia kira per transaction. Kan, sekali kita keluar dia charge RM12 macam tu, lebih kurang. So saya share dengan orang ramai macam mana cara kita nak dapatkan duit ataupun pertukaran duit di Mekah ataupun di Madinah yang lebih jimat, tanpa menggunakan money changer. So itu perkongsian. Saya juga ada buat kaedah untuk merapati Kaabah, merapati dinding Kaabah.
Saya tak buat time tengah huru-hara tu bang. Saya bagi nasihat pada orang ramai, pergi time duha. Sebab time duha ni orang tak ramai sangat. Maksudnya pagi lah, awal pagi, 8 pagi sebagainya. Dan jangan paksa diri untuk meredah. Kita ikut laluan elok-elok. Jangan buat time tawaf sunat maupun tawaf umrah. Jangan. Kita buat ketika dah selesai semua ibadah sunat. Time kita dah tenang. Kita nampak ada laluan dah mula reda sikit. Kita ikut laluan arus orang, pelan-pelan masuk ke Kaabah, pegang sekejap, sekadar nak berdoa apa, kita pulang. Tapi tak wajib pun. Malah tak menjadi satu keperluan untuk kita nak pegang Kaabah tu kan. Cuma saya bagi tahu, kalau nak jugalah, kalau teringin sangat-sangat lah, kalau memang nak sangat-sangat, okey, buat laluan elok-elok, jangan paksa, jangan tolak orang, relax, tenang, ikut arus pelan-pelan sampai ke Kaabah, pegang dinding ke, terpulang, and then terus keluar. Jangan lama-lama lah, orang lain pun nak masuk juga kan. So itu apa yang saya share. Saya juga share pasal hati-hati dengan skema-skema yang ada dekat Mekah. Antaranya skema dekat dalam kawasan Masjidil Haram sendiri, yang mana ada offer untuk nak bawa kita cium Hajarul Aswad, ada offer nak bagi kita pinjam gunting masa nak buat tahlul. Semua tu sebenarnya antaranya skema. Diorang cuba nak pau kita lah. Saya share dengan orang supaya hati-hati dengan benda ni. Saya share dengan orang pasal tempat-tempat makan yang menarik yang ada di Madinah dan juga di Mekah. Saya share pasal hati unta, kan. Saya share pasal Syarik Korban, tempat makan yang ramai orang tak tahu. Banyak agensi-agensi umrah tak bawa dia punya jemaah pergi makan kat Syarik Korban dekat Madinah. Saya share pasal banyak benda saya share, dan majoriti saya buat di luar ketika tempoh beribadat. Bukan dalam tempoh saya perlu beribadat, kan. Dan video tu pun saya edit sekadar tak sampai 10 minit dekat bilik. Dan video yang very simple, tidak pun tak terlampau beria-ria sangatlah. One shot, sekali jalan, balik edit. So banyak saya buat, lebih kurang hampir 30 video. Tapi tak ada yang kecam. Ramai yang happy, ramai yang suka, ramai yang kongsikan, ramai yang ucapkan terima kasih. Sebab bagi mereka itu ilmu bagi mereka. Jadi bila lately ni ramai pula orang kita, saya tak merujuk pada sesiapa, tak merujuk pada individu, sebab ini bukan isu individu. Malah sekarang ni ramai orang buat. Ramai orang yang memang sengaja nak show off, nak tunjuk, sampaikan dia cium dinding rumah dia, tiba-tiba transition cium dinding Kaabah. Ini yang macam tak kena. Sebab apa yang kita nak share sebenarnya? Kenapa kita nak tunjuk pada orang yang kita buat benda tu? Itu yang perbezaan yang cuba saya nak sampaikan. Saya pun buat benda yang sama. Saya pun buat konten di Mekah. Tapi walaupun orang kata tujuan tak menghalalkan cara. Maksudnya jangan bagi alasan lah, engkau pun buat dulu kan. Tapi saya buat ketika itu, ini bukan alasan. Saya cuba nak membezakan. Saya cuba sampaikan information pada orang. Dan saya membuat dalam keadaan tak dirancang pun. So, sekali jalan, tak well planned, short video, tak ada. Time saya pergi makan hati unta, saya shoot. Ini hati unta. Ini adalah tempat orang makan hati unta. Apa keistimewaan makan hati unta sebagainya. Syarik Korban antaranya. Tukar duit sebagainya. So, nasihat saya lah, bagi mereka yang ada keterujaan untuk pergi ke Mekah tu, untuk nak menikmati pengalaman menunaikan umrah, fokus pada ibadah. Konten ini boleh kita nak share, sekadar nak, mungkin benda ni ada pro and con. Ada orang melihat ini sebagai satu motivasi pada orang di Malaysia ataupun kawan-kawan kita, supaya mereka pun teringin nak pergi ke Tanah Suci Mekah. Betul, tak ada masalah. Ambil gambar, tunjuk kat dia orang. Benda ni benda yang baik sebenarnya. Kita nak satu motivasi. Semua orang teringin nak sampai. Mungkin dengan perkongsian kita menambahkan lagi keinginan mereka untuk pergi sana. Tapi berpada lihat sensitiviti yang boleh menyentuh hati, dan sensitiviti ataupun ketidakselesaan orang ramai. Jangan tunjuk benda yang mungkin menimbulkan fitnah sebagainya, kan. Apapun, insya-Allah teruskan berdoa. Saya berpegang pada pendapat seorang ustaz mengatakan bahawa Mekah ni dan juga makam Nabi Madinah, Raudah sebagainya, ialah tempat istimewa bagi Rasulullah. Jadi kalau kita ni banyak duit sekalipun, kita ni kaya raya ni, duit banyak ni, tapi jika belum dijemput untuk hadir, mungkin kita lambat untuk sampai. Ada je halangan dia.
kesibukan sebagainya, tak sihat, kesihatan sebagainya. Tapi kalau kita ni dalam keadaan yang miskin, tak mampu sekalipun, tapi kalau kita mendapat jemputan direct, dijemput untuk hadir, dipanggil, diseru untuk hadir, insya-Allah akan dipermudahkan. So teruskan berdoa untuk sampai ke sana sekurang-kurang sekali dalam seumur hidup. Ada orang kata umrah ni walaupun dia bukan wajib, dalam rukun Islam tak ada pun umrah. Yang ada ialah haji. Tapi ada yang kata dalam sekali seumur hidup sampailah untuk kita menunaikan umrah. Haji itu mungkin payah sikit lah, sebab dia melibatkan kuota, melibatkan kos yang besar. Tak semua orang mampu. Walau mampu sekalipun, kuota belum sampai. Tapi umrah ni tiap tahun boleh pergi kan. Walaupun tiap tahun boleh pergi, tetap dengan jemputan. Maksudnya ada kemampuan sekalipun belum sure boleh sampai. Ada je halangan-halangan dia. Ramai orang macam tu bang, ramai macam tu. Dia dah duit dah banyak ni. Dah mampu untuk sampai. Tapi tiba-tiba digagalkan sebab kesibukan sebagainya ataupun tak sihat. So teruskan berdoa insya-Allah untuk sampai ke sana, dan insya-Allah jika kita ikhlas untuk merasai pengalaman berada di tanah suci yang mana tempat Nabi, tempat Islam disebar luaskan, teruskan berdoa insya-Allah. Apapun, hati-hati, berpada-pada dalam berkongsi apa saja dari sana. Okey? Assalamualaikum. Tak gitu, Pak.